Saya akan kupas mengenai informasi-informasi yang diperlukan, ya, sokongan-sokongan dan juga bimbingan lah yang diperlukan dalam konteks perkembangan kanak-kanak ni. Okey, kita boleh teruskan dengan penerangan mengenai ciri-ciri anak-anak, perkembangan kanak-kanak. Persilakan Dr. Azwar. Okay, terima kasih Puan Hidayah kerana short and sweet introduction berkenaan diri saya. So saya Dr. Azwar bin Abdul Rahim, pakar kanak-kanak dan juga pensyarah perubatan daripada Institut Perubatan dan Pendidikan Termaju. Saya sedia maklum ada jugalah peserta-peserta yang bukan datang daripada USM. Mungkin ada yang dah sebarkan webinar kita ni untuk pengetahuan yang lain. So just sedikit introduction, perkenalan tentang Institut Perubatan dan Pendidikan Termaju ni. Dia merupakan kampus yang keempat. Sebelum ni kita ada kampus di Kubang, di main campus di Pulau Pinang. Kita ada kampus kesihatan di Kubang Krian, Kelantan, dan juga yang the latest one kita ada kampus IPPT, Institut Perubatan Pendidikan Termaju di Kepala Batas. So di situ adalah tempat saya bertugas. Okay. So Hidayah, sesi petang ni kita buat secara santai, no? Kalau Hidayah nak tanya soalan, Hidayah boleh interrupt in between, dan juga kalau ada mungkin Hidayah boleh tengok pun dalam chat box ke, kalau ada yang soalan dan sebagainya, Hidayah boleh alertkan saya lah, nah, stop saya dan kemukakan soalan, nah. So nanti pun masa Hidayah pun nanti kita akan buat benda yang sama. Okey, boleh ya? Okey. So bila kita sebut tentang anak lewat bercakap, bila perlu risau. So ini sebenarnya topik yang yang hot lah sebenarnya dalam kalangan ibu bapa di luar sana. Okay. So kalau kita tengok semua bayi yang dilahirkan di Malaysia ni akan mempunyai buku rekod kesihatan, kan. Buku tersebut yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan, dalam tu ada macam-macam rekod lah. Kita ada rekod tentang pertumbuhan kanak-kanak yang merangkumi ukur lilit kepala, berat, ketinggian. Okey, dan yang paling penting sekali dalam buku tersebut ada senarai semak. Okey, senarai semak perkembangan kanak-kanak daripada seawal 1 bulan sehinggalah ke 18 bulan. Dan setiap senarai semak tersebut ada semua domain-domain yang penting yang berkaitan tentang perkembangan kanak-kanak. Contohnya, perkembangan motor kasar, perkembangan motor halus, sosial, pendengaran. Okey, itu peserta-peserta ataupun boleh tengok ada table dekat situ yang beritahu tentang perkembangan kanak-kanak. So kanak-kanak yang so penting sebenarnya bila kita ada anak-anak kecil ni, kita kena tengoklah buku tersebut, sebab kadang-kadang Hidayah ada yang di luar sana yang tak peduli pun tentang maklumat tu. Buku tu tebal saja, diberikan kepada ibu bapa, tapi ibu bapa tak pernah pun ambil cakna ataupun ambil pot lah tentang maklumat yang ada dalam buku tu. Sebenarnya buku tu penting sebagai rujukan kepada anak mereka, perkembangan anak mereka. So, sebab kita ni bercakap tentang lewat cakap lah. Okey, kanak-kanak yang berusia 1 tahun sepatutnya mempunyai sekurang-kurangnya 1 patah perkataan yang bermakna. Okey, contohnya nak, okey, tak nak. Okey. So namun sekiranya mereka dah berusia 2 tahun tapi masih belum mempunyai apa-apa maksud perkataan, so yang ini kita boleh considerkan sebagai lewatlah, lewat pertuturan. Dan kakak yang lewat bertutur pada umur antara 2 hingga 3 tahun ni, dia biasanya tak dapat menghasilkan perkataan yang lengkap. Okey, setengah mereka tu tak dapat mengeluarkan perkataan pun.
So that's why kadang-kadang bila kita bercakap dengan mereka, mereka akan kata macam bunyi yang macam bunyi bebel kan, macam ba 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 kan. Dan ironinya biasanya mereka ni akan biasanya kita akan tengok dekat tempat awam, mereka ni biasanya kadang-kadang menjerit-jerit kan, untuk mendapatkan perhatian. Kerana apa? Mereka ni lebih sensitif. Lebih sensitif sekerana mereka ni mempunyai masalah perhatian. Sebab apa? Dan kadang-kadang kita tengok kanak-kanak ni mereka ni nampak lebih degil berbanding kanak-kanak normal. Sebab apa? Sebab mereka ni mempunyai kesukaran untuk memberitahu kehendak mereka, apa yang mereka nak ataupun apa yang mereka perlukan. So that's why untuk mendapatkan apa yang mereka tahu. So kalau ada anak-anak yang menghadapi situasi macam ni dekat luar sana, so cara terbaik adalah kita kena bantu mereka dan kita kena bersabar dengan mereka. Okay? Kenapa topik lewat bercakap ni saya rasa sangat penting sebab ketika ini saya boleh katakan masalah lewat bercakap atau lambat bercakap ni agak common berlaku kalau nak dibandingkan dengan 10 tahun dahulu. Okay? Kenapa sebenarnya benda ni berlaku? Penyebab sebenarnya kita tak dapat pastikan, tapi ada banyaklah yang kata ada kaitan dengan TV, ada kaitan dengan gadget dan yang paling penting kurangnya stimulasi pertuturan oleh ibu bapa terhadap anak mereka. Okey. Kanak-kanak ni selalu dia duduk kat rumah kan, especially kita baru saja melepasi zaman pandemik COVID. Kan? Semua di rumah. Selalu dengan TV, dengan gadget, kurang berinteraksi yang menyebabkan mereka tidak dapat bertutur dengan baik. Okey. Kalau saya lah sebagai doktor perubatan pakar kanak-kanak yang berhadapan dengan situasi ini, sebenarnya nak menyelesaikan untuk mengenal pasti masalah pertuturan ni agak mencabar. Okey, kenapa? Sebab pertamanya kanak-kanak ni sebenarnya mempunyai dia punya own milestone. Okey, dia punya own milestone. Ini bermaksud tapi ini bukan bermaksud stigma sama. Tapi mereka sebenarnya normal. Okey. So di sini kita kena sebagai ibu bapa, kita kena sedikit berhati-hati. Okey. So kita sebenarnya kena peka dengan anak-anak, perkembangan anak kita yang unik dan kita kena tahu bila nak kena pantau dan bila perlu kita bawa mereka untuk berjumpa dengan doktor. Okey. Walaupun kadang-kadang kan kita selalu kata kita tak boleh banding-bandingkan kan Hidayah. Anak-anak kita nak berikan anak kita cara kita kan. Tapi kadang-kadang bila duduk ramai-ramai tu hantar dekat sekolah ke, bila kita kata pergi jumpa kenduri ke, kita boleh jadikan benchmark juga sebenarnya Hidayah. Ataupun red flag kan. Contohnya kalau tiba-tiba dalam sekumpulan tu anak orang lain yang sama umur sebaya semua boleh bercakap. Kan? Anak kita belum lagi. So walaupun tak boleh banding-banding tapi kita kena terfikirlah. Mesti ada something yang tak kena. Sebenarnya line agak tersekat-sekat Dr. Azwar. Lepas tu ataupun dalam sekolah. Ya. Sebenarnya line agak tersekat. Dia agak tersekat-sekat line tu. Tapi kita dapatlah. Okay. Cuba boleh perlahankan. Tersekat-sekat. Okey. Saya pula cakap cepat no. So okey tak apalah. So maksudnya kadang-kadang kita kena walaupun saya cakap tadi kita tak boleh bandingkan anak-anak kita dengan orang lain, tapi kadang-kadang kita boleh jadikan benchmark ataupun red flag ataupun penanda aras kepada kita lah. Contohnya kalau anak-anak kita tu berkumpul dengan dengan rakan sebaya dia boleh bercakap, tiba-tiba anak kita belum lagi. So kita sebagai parent kena terfikirlah must be ada something yang perlu kita lakukan. Mungkin ada cikgu di sekolah. Okey, cikgu di sekolah yang pun biasa memberi report kepada ibu bapa
sekiranya cikgu ni dapati anak murid mereka ni ada masalah pertuturan. So ini adalah dua cara yang biasanya yang boleh kita kesan lah anak kita ni ada lewat pertuturan ataupun tak. So kalau kita nak saya sering ditanyalah oleh pesakit-pesakit saya, macam mana kita nak mengenal pasti anak kita ni ada masalah pertuturan. Okey, paling mudah ialah jika anak kita dah berumur 1 tahun 18 bulan ataupun 18 bulan tapi masih belum mempunyai perkataan pertama. Itu yang paling mudah. Orang kata apa, simple lah kan. Kalau nak baca dalam buku perkembangan kan, tapi ni yang paling mudah kan. Anak kita dah umur 18 tahun. Tapi untuk pengetahuan semua, sebenarnya percakapan dan perbualan kita ni sebenarnya boleh dibahagikan kepada dua. Okey, secara nilah mudahnya. Okey, verbal ataupun non-verbal. Okey, verbal ni apa? Verbal ni maksudnya bercakap. Okey, saya bercakap. Ni verbal. Okey, non-verbal ni apa? Body language. So risau, okey, contohnya kalau anak tu tak boleh bercakap tetapi dia boleh tunjuk. Okey, dia tak boleh bercakap tapi dia tunjuk nak benda tu. Nak benda ni. Maksudnya dia okey, dia tak boleh bercakap, dia tak bercakap, lambat bercakap, tapi dia ada non-verbal language. Okey, itu satu kes. Okey, ada juga kanak-kanak yang contohnya berumur 2 tahun tapi tak bercakap. Okey, bila bercakap dengan dia, bila kita sebagai ibu bapa bercakap dengan dia, dia buat tak kisah. Lepas tu buat hal sendiri, lepas tu tak berminat dengan orang lain ataupun kadang-kadang tiada eye contact. Kan, bila kita bagi arahan dekat anak tersebut, arahan yang mudah, dia tak faham, suka faham. Ataupun bila dia nak sesuatu tu dia tak menunjukkan sebarang isyarat. Nakkan apa yang mereka mahukan. Dan kadang-kadang ni mereka ni biasanya akan bercakap menggunakan huruf vokal macam O. So yang ini kita kena risau. Okey, yang ini kita kena risau. Okey, so tipsnya yang penting untuk kena pasti adalah okey, kalau ada verbal language should be alright. Kalau tak ada non verbal language tu so itu tu kena risau lah. Tajuk kita kan, bila kena risau kan. Okey, so ni tips yang pertama. So kalau tengok macam saya tadi mulakan discussion tadi dengan saya bagi tahu kepada semua tentang buku perkembangan kanak-kanak. Okey, so kalau anda ada kesempatan nanti buka balik buku kanak-kanak tu, anda akan tengok memang kita ada garis panduan ataupun carta perkembangan bahasa dan pertuturan kanak-kanak. So dekat dalam carta tu dia ada kotak-kotak. Okey, contohnya bayi bertindak balas dengan suara berdekatan. Kita duk tegur-tegur dia dekat sebelah dia. Okay, dia ada tindak balas ataupun bunyi yang kedengaran di persekitaran. So tindak balas ni patut ada pada 4 minggu. 4 minggu umur pada 4 minggu. So kalau 4 minggu, 8 minggu tak ada benda ni, so kena tahu. Itu satu. Okey, kadang-kadang bayi dia akan babel kepada diri dia sendiri. Dia babel dengan merdu lah kepada diri dia sendiri ataupun kepada orang lain. Patut benda ni, perkembangan ni patutnya dah ada pada umur 8 bulan. Tapi kalau tak ada, sampai 10 bulan pun tak ada, ini pun kita kena risau. Okey, dan percakapan perkataan sepatah-sepatah sepatutnya ada pada usia lingkungan 13 bulan hingga 15 bulan. Dan kalau dan biasanya pada umur 22 bulan, okey, umur dekat hampir 2 tahun, sepatutnya kanak-kanak tu dah boleh menggabungkan 2 hingga 3 perkataan dalam ayat. Dan pada usia 3 tahun hingga 3,5 tahun, sebelum 4 tahun, mereka sepatutnya dah boleh bertutur dalam bahasa yang bermakna. Okey, so sebenarnya phonation ataupun proses bunyi percakapan kanak-kanak biasanya akan lebih lengkap apabila mereka berusia 4 tahun dan ke atas.
Okey, so kita sebagai ibu bapa sebenarnya bila saya cakap tentang carta ataupun perkembangan ni, kita jangan stres lah, jangan stres dengan carta ni lah, sebab carta ni hanyalah garis panduan. Okey, setiap kanak-kanak tetap unik dengan perkembangan masing-masing dan ia Doktor, suaranya tersekat-sekat. untuk dapatkan tanda-tanda yang dinyatakan. Tersekat-sekat lah, Hidayah. Okey, Dr. Rahayu dengar ke suara saya? Boleh dengar tapi tersekat-sekat. Oh, tersekat-sekat. Allah. Mungkin Dr. Azhar boleh cakap dan slowkan pace dia. Okey. Sorry. Okey, saya minta maaf bila bercakap secara impromptu ni dia memang pace laju sikit. Tapi tak apalah. Nanti kalau ada yang tak faham dan sebagainya, kita semua boleh always bertanya lah dengan saya nanti. Hadirin boleh bertanya secara direct mungkin dalam chat box, okey, dan chat box seperti nyatakan. Okey, kita sambung balik tentang garis panduan. So garis panduan yang ada tu hanyalah sebagai guideline lah kepada ibu bapa, kepada doktor, untuk kata when to seek for help, untuk dapatkan perhatian atau nasihat doktor. Jangan stres. Kan sebab ada juga yang sangat stres. Dia kata, oh anak saya dah umur sekian-sekian, dah masih lagi tak mempunyai perkembangan sekian-sekian. So adakah anak saya ni bermasalah dan sebagainya. So dia telah menyebabkan kerisauan yang yang bukan-bukan lah. So tak apa, okey. So itu hanya guideline saja. Okey. So kebiasaan kanak-kanak yang dirujuk kepada saya untuk masalah pertuturan pertama sekali yang saya kena pastikan adalah kanak-kanak tersebut boleh mendengar ataupun tak. Itu yang paling penting. Okey. Walaupun banyak je parent dekat luar sana yang kata bila saya tanya soalan ni kan, anak boleh dengar ke tak? Dia kata, anak saya boleh je dengar doktor. Bila saya panggil, dia akan pandang saya. Okey. Betul. Betul keadaannya anak tu macam panggil dan pandang, tapi ada satu keadaan yang kita panggil sebagai tone deafness. Okey, so tone deafness ni macam ni katakan orang panggil saya nama Azwar. Okey, orang panggil nama saya Azwar, tapi yang saya dengar adalah war. Saya pandang juga. Okey, tapi apa yang saya dengar tu tak tepat. Dan apabila saya nak ulang balik perkataan sebenar akan keluar dan tak betul lah kan, sebab dia dengar war, sedangkan perkataan sebenar yang dilantunkan adalah Azwar. So keadaan ini kita panggil sebagai tone deafness. Okey, so ingatlah deafness tak semestinya tak dengar sepenuhnya. Okey, so keadaan ini juga sebenarnya boleh menyebabkan pertuturan lewat. Okey, walaupun kita katakan terkini semua bayi-bayi yang dilahirkan di hospital Kementerian Kesihatan akan melalui ujian saringan ataupun hearing test sebaik saja dilahirkan di hospital. Tapi perlu kita ingat test ni sebenarnya hanyalah ujian saringan. Ujian saringan pendengaran dan tidak 100% tepat. So kita kena ulang balik test tersebut. Okey, so tapi kan pada saya lah bagi kanak-kanak yang ada masalah pertuturan ni, yang agak lewat ni, sebenarnya ibu bapa boleh lakukan sesuatu di rumah. Okey, contohnya mereka bercakap. Mereka boleh bercakap berkaitan apa yang sedang mereka lakukan. Okey, contohnya anak tu contohnya mak ni sedang bancuh susu. Okey, tengok anak tu sedang tunggu dia baca kita sakit babat. Okey, susu ni warna dia putih. Sedap tak susu ni? Awak nak tak? Contohnya. So kita galakkan anak kita bercakap. So anak tersebut akan mendengar perkataan yang dilantunkan oleh ibu dan pada masa sama dia akan melihat apa yang sedang dilakukan. Okey, itu satu. Satu lagi contoh.
Kadang-kadang bila anak tersebut sedang bermain-main kenderaan, main-main kereta, contohnya kereta mainan, kita pun pergi kepada anak tersebut, kita tegur mereka, buat apa tu. Apa yang kita lakukan ni adalah kita saying things to them. Kita broadcasting perkataan pada mereka. So ini adalah satu sebab so kita broadcasting kan perkataan kepada mereka. So mereka boleh belajar daripada apa yang mereka dengar. Kan? So benda ni adalah salah satu sebab kenapa kita boleh lihat isu gadget ni dikatakan sebagai penyebab masalah pertuturan lewat. Kerana kalau kita tengok dari segi perkembangan kanak-kanak, mereka ni belajar secara imprinting. Okey, mereka akan copy apa yang mereka nampak. Okey. So mereka terdedah dengan gadget. So bila mereka tengok kartun ataupun apa saja beraksi dengan berani melompat-lompat dan sebagainya, mereka akan tiru. Mereka sebenarnya tak dapat membezakan antara yang realiti dengan yang fantasi. Itu satu. Dan dengan gadget ni pula dia tak ada stimulan, dia tak ada interaction, dia hanya satu hala dia. Kan? Dia tak ada macam kalau kita berbual, bermain, dia ada interaksi. Itu perbezaan besar antara orang kata apa, kanak-kanak yang terdedah dengan gadget ataupun yang kita kata tidaklah ataupun dalam kawalan. Okey. So itulah lebih serba sikitlah yang saya boleh share berkaitan tentang berkaitan tentang tanda-tanda cerita. Saya mungkin nak sentuh sikit tentang punca sebenar. Kenapa? Sebab kita tengok ni kalau saya nak discuss tentang punca ni ada banyak, tapi kita mungkin boleh tengok dari sejak daripada kanak-kanak tu bayi lagi. Contohnya kanak-kanak tersebut ada sejarah dilahirkan secara pramatang. Okey, ada banyak komplikasi, okey, mengalami kecederaan otak, tak cukup oksigen ke semasa kelahiran ke, ataupun ada apa-apa medical event yang berlaku semasa bayi. Ataupun kadang-kadang mengalami yang melampau sehingga boleh mendapat komplikasi pendengaran. Kena ingat kuning yang melampau pada satu tahap yang tertentu, antara komplikasi yang boleh berlaku adalah kita panggil sebagai deafness. Okey, boleh menyebabkan pendengaran bermasalah pada bayi tersebut. Itu satu punca lah. Next, seterusnya mungkin berkaitan tentang genetik. Okey, yang mana ada penyakit-penyakit genetik tertentu yang mana salah satu daripada cirinya adalah masalah pertuturan. Itu satu. Ataupun kadang-kadang mungkin masalah yang berkaitan dengan psikologi, seperti autism. Ini kita selalu dengar, autism, ADHD, yang mana mereka ni biasanya akan datang ke klinik untuk berjumpa dengan doktor sebagai ada masalah pertuturan. So apa yang penting saya sebagai doktor perubatan ataupun pakar pediatrik yang melihat kes sebegini adalah untuk memastikan sama ada kanak-kanak tersebut menghadapi masalah pertuturan semata-mata ataupun ada masalah lain yang berkaitan dengan pertuturan. Itu saya punya task saya. Okey, bila bawa jumpa doktor saya nak pastikan sama ada anak ni ada masalah pertuturan semata-mata ataupun sebenarnya ia adalah ada masalah-masalah lain. Selain pertuturan tu, masalah pertuturan tu hanyalah dia punya ciri-ciri masalah lain yang kita tak tahu lagi. Itu role doktor perubatan. Okey. Tapi kan kadang-kadang bila saya berhadapan dengan pesakit ni, dengan ibu bapa ni, kadang-kadang saya pun kanak-kanak ni kita selalu macam nak menggunakan bahasa mereka kan. Contohnya macam nak makan jadi nak mamam kan, gelas jadi geyas kan. Sedangkan sebenarnya anak-anak ni mereka nak belajar bahasa kita kan, tapi kita pula menggunakan bahasa-bahasa yang macam tu. Jadi mereka dah belajar salah, lepas tu dah jadi pelat.
Okey. Sebelum saya terlupa, ada satu benda lagi yang saya nak remind kepada ibu bapa. Sekiranya ada sebab bercakap pasal pelat lah kan. Sekiranya ada ibu bapa berkena berhati-hatilah. Dr. Azhar, Anak-anak jangan kita dia ejek nak. agak Ya. Ya. agak tersekat sebenarnya. Boleh tak doktor mungkin tutup kejap kamera ke? Lepas tu Okey, boleh. daripada pelat tadi. Okey. Okey, sorry. Pasal pelat lah. Okey. So, kadang-kadang pasal pelat lah, noh. Sekejap, nah. Ada juga soalan daripada peserta ni, daripada Nur Hazwani. Kalau umur 4 tahun dah boleh bercerita tapi pelat macam mana? Tu antara soalan yang dapat daripada chatbox. Macam mana? Macam mana Hidayah? Okey, dia punya soalannya anak dia dah 4 tahun dah boleh bercerita tapi pelat. Tapi pelat. Okey, so apa yang dia nak tanya? Nak tanya pasal Dalam chatbox. 4 tahun tu okey tak? 4 tahun tu kalau pelat okey lagi tak? Mungkin itulah soalan yang nak tanya tu. Okey. So kalau 4 tahun pelat tak apa. Asalkan ciri-ciri yang saya sebut, yang saya nyatakan tadi tu tak ada. Contohnya dia ada non-verbal language ataupun kemudian itu tak perlu risau. Sebab pelat ni kadang-kadang dia ada banyak sebab, tapi kita boleh ucap tersebut. Okey, itulah macam saya sebutkan tadi, kadang-kadang penyebab-penyebab yang menyebabkan anak kita pelat tu kadang-kadang disebabkan cara kita sendiri kan. Kita menggunakan bahasa mereka kan dengan niat macam kita nak macam macam nak mamam. Lama-lama dia akan lekat perkataan tu. Oh, nak mamam tu makan. Kan, dia tak sebut perkataan makan tu betul-betul dan sebagainya. Gelas jadi geyas ke dan sebagainya. Itu antara perkara yang kita boleh perbetulkan lah. Jangan sekali-kali kita buatlah kalau nak. So balik kepada jangan ejek tadi bila anak pelat. Sebab apa? Mereka ni bila kita ejek-ejek ni, gelak-gelak ni, sebab kadang-kadang bila dia orang cakap pelat kita gelak-gelak. So bila kita gelak-gelak sebenarnya mereka faham dengan situasi tu. So mereka akan stop. Mereka akan reserve. Mereka akan malu nak bertutur. So malu tak nak bercakap. So dia orang akan terus elak. So kita sebagai ibu bapa sebenarnya boleh untuk kita menegur anak kita tu pelat, untuk perbetulkan pelat, tapi tegurlah dengan cara yang positif. Jangan sekali-kali kita sergah. Okey, jangan sekali-kali kita marah. Okey, kerana anak-anak ni amat sensitif. So cakap baik-baik ya dengan anak-anak ni. Mereka pun ada perasaan. Kita yang dewasa ni, yang dah besar, yang lebih waras, so kita lah yang kena banyak bersabar. Okey, so next saya sentuhlah sikit tentang apakah rawatan ataupun terapi terapi yang untuk kanak-kanak yang mempunyai masalah pertuturan. Pertama sekali kita kena pastikan pendengaran anak kita sebut tu bagus. Maksudnya dia mendengar dengan yang baik. So that's why kanak-kanak yang datang berjumpa ke klinik saya akan rujuk dia kepada klinik ENT lah untuk buat hearing test secara formal untuk memastikan bahawa tak ada isu tone deafness yang saya cakap tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan pastikan kita akan buat pemeriksaan lokal dekat mulut. Tengok keadaan lidah dia. Pendek ke? Sebab lidah pendek pun boleh mengganggu pertuturan. Lepas tu tengok pergerakan lidah normal ataupun tak. Dan Azwar, mengenai lidah tu, kan lidah yang panjang, pendek, tangtai pun sama juga ke? Termasuk dalam ciri-ciri? Ya, betul. Tangtai pun termasuk juga. Baru saya nak sentuh juga tu. Sebab ada satu situasi yang kita panggil sebagai tangtai. So tangtai ni kalau kita tengok dekat bawah lidah tu kita ada macam senipis macam ada selaput. So dia kena ada pada posisi yang normal lah. Tetapi bila dia ada berlebihan
yang mana dia akan menyebabkan tang tu dia akan terikat. So ciri utamanya adalah kanak-kanak tersebut dia tak boleh nak menjolorkan lidah dia, menjulurkan lidah dia. Jadi macam seolah-olah lidah pendek. So yang ni kalau masalah tangkai tak ada masalah. Kita boleh buat senang je, simple dia. Kita just releasekan tai tu. Kita buat kena jumpa doktor lah, doktor kena releasekan tai tu. Okey, sebab saya tengok ada soalan tentang tangkai. Daripada Puan Ayu ke soalan mengenai tangkai. Apa soalan dia? Soalan dia kalau anak tangkai ada masalah dari segi lewat bercakap. Ya, betul. Jawapannya ya, betul. Sebab tang bila ada tangkai tu dia lidah tu dia tak boleh nak menjulur keluar, so dia akan mengganggu pergerakan lidah, so mengganggu percakapan. Kadang-kadang memanglah setiap bayi yang dilahirkan di hospital memang kita lakukan pemeriksaan, tapi kadang-kadang ada juga yang terlepas dan sebagainya kan. Kita minta baby tu nganga mulut nak tengok dan sebagainya. So kadang-kadang mak pun ibu di luar sana pun ketika menyusukan bayi ke boleh tengoklah. Kalau tiba-tiba nampak lidah bayi tu tiba-tiba macam bila nak menjulur tu nampak macam bercabang, yang itu tu memang mungkin ada Salah satu tambahannya doktor, saya ingat macam kalau kanak-kanak ada jumpa dentist kan, check up anak-anak. Kita jumpa dentist kan. Apa dia? Kan macam kanak-kanak bila pada certain age sudah akan ada temu janji dengan dentist, mungkin masa tu juga kita boleh check tangkai tu. Tapi jaranglah Puan Hidayah nak jumpa dentist mula-mula. Biasanya dia bukan jadi amalan warga kita yang biasanya datang dengan lewat bertutur. Bila kita periksa tengok nganga mulut, tengok-tengok ada tangkai. Itu yang biasalah. Tapi kat mana-mana pun pemeriksaan boleh dilakukan. Kadang-kadang mungkin dijumpa ketika buat pemeriksaan rutin di klinik dan sebagainya. Okey. So yang kedua. Okey, saya yang pertama cek pendengaran okey ke tak. Yang kedua kena cek mulut. Any anatomy problem. Okey. Yang ketiga saya kena pastikan kanak-kanak tersebut tak ada masalah yang berkaitan dengan psikologi. Apa dia? Contohnya attention deficit ataupun hyperactive ataupun autism. So kanak-kanak yang mempunyai masalah attention deficit ni sebenarnya dia tak boleh fokus dan dia ada masalah dari segi peribahatan. So bila kita nak melakukan terapi pertuturan, so anak-anak ni memang tak boleh fokus. So that's why selalunya bila kita kata kita nak memberi terapi, kita akan berbincanglah berkaitan tentang terapi pertuturan. Biasanya kita bersifat multidisiplin approach. Contohnya kita ada speech therapy yang akan design terapi pertuturan. Lepas tu kita ada occupational therapy yang membuat latihan fokus, meningkatkan fokus anak tersebut, ataupun buat play terapi dan sebagainya untuk bantu otot-otot motor oral sebagainya. Antara role lah yang dilakukan. So last kali saya mungkin nak share lah sedikit idea yang mungkin kita boleh lakukan untuk menggalakkan anak-anak kita bertutur di rumah. Kan kita tahu sebenarnya cabaran zaman terkini ni adalah masa lah kan, dua-dua mak dengan ayah bekerja, balik lewat, lepas tu hantar pada pengasuh, lepas ataupun duduk dengan bibik yang mana bibik pun tak bercakap dengan anak kita, tak ada stimulasi. So kita kena lakukan sesuatu. So yang pertama sekali antara idea yang mungkin kita boleh lakukan adalah kalau nak bercakap dengan anak tu, berinteraksi dengan anak tu, pastikan tak ada TV bunyi dengan kuat kan, sebab kadang-kadang bila ada bunyi samping yang lebih kuat tu dia akan mengganggu proses anak tersebut nak mendengar dengan jelas apa yang diterangkan oleh ibu bapa tu. Itu satu. Yang kedua, sometimes kita boleh ajar anak-anak ni menggunakan bahasa isyarat. So untuk elakkan mereka ni kecewa sebab
apa ni kita mereka. So kita boleh gambar mereka dengan isyarat ni, isyarat-isyarat yang simple lah. Contohnya macam bila angguk tandanya ya, geleng tandanya tak. So itu antara yang kita boleh ajar lah pada anak kita. Okay, and then luangkan masa dengan mereka. Okay, kita tak ada cara yang shortcut lah. Kita kena berkomunikasi dengan mereka, kena ada eye contact dengan mereka. Selalu membaca bersama anak-anak, dan bila kita anak-anak ni sebenarnya mereka berpeluang untuk mendengar sebutan yang betul daripada kita, dan bila kita membaca bersama anak-anak ni kita sebenarnya akan menambahkan vocabulary mereka, kosakata mereka. Dan antara yang lain lagi yang kita boleh buat adalah kita boleh buat aktiviti lah yang menguatkan apa ni otot oral mulut kanak-kanak. Contohnya buat lukisan, lepas tu menggunakan straw kan, dan watercolor, hembus-hembus macam tu. So itu antara aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan lah. Nah. So yang tu lah kot apa ni Puan Hidayah yang saya boleh ulas lah tentang isu-isu berkaitan tentang apa ni lewat bercakap dalam keadaan kanak-kanak. So kalau ada soalan nanti kita mungkin boleh pergi ke apa ni session yang seterusnya. So next session kita bagi peluang kepada kita adalah apa ni pengisian daripada Puan Hidayah. Okay. So mungkin nanti lepas ni doktor boleh bacalah soalan-soalan yang ditujukan kepada doktor sementara saya membentangkan. Boleh. Okay, alright. Okay, saya share dulu. So banyak yang saya nak cakap dah pun di-cover oleh doktor. Kita akan sekarang nampak ke saya punya folder? Okay, nampak ya slide-nya? Okay, nampak. Alright, so hari ini pertama saya nak terangkan mengenai informasi-informasi yang diperlukan dan proses sokongan dan bimbingan. So dia punya perspektif tu lebih kepada ibu bapa lah, tindakan ibu bapa, kalau membantu jugalah dari segi siapa yang nampak kat sekeliling ni. Mungkin kita ada anak saudara ke, kadang-kadang kita sebagai ibu bapa kita tak nampak, anak kita nampak macam okey je kan, tapi bila lintasan ataupun daripada komen daripada orang tu sampai kat telinga kita, anak awak ni macam tak ni kan. Jadi masa time tu lah yang mungkin kita memerlukan informasi yang betul, kita perlukan sokongan dan bimbingan yang betul. Okay? So saya nak terangkan mengenai kitaran kerisauan. Okay, ini lebih kepada psikologi punya approach ya. So macam biasa bila kita nampak anak kita ni tak sama dengan yang lain-lain, ini adalah antara kitaran-kitaran yang selalu berlegar dalam kita punya minda lah. Kesian, tak macam orang lain. Orang kata saya tak reti jaga anak. Tak ada dalam keturunan saya macam ni. Lepas tu nanti dia nampak pelik, nanti dia akan dibuli, dia tak ada kawan kan. Semua orang ketawakan ya. Apalah yang dia cakap ni tak faham. Ni antara komen-komen yang selalu diberikan daripada orang luar dan kita menerimalah sebagai penjaga kan. Dan juga yang seterusnya macam biasa kita akan risau. Apalagi kita risau, kita akan risau ketinggalan. Okay, saya punya anak tu dah delay, dah speech delay, dia dah ketinggalan, dia tak boleh nak cakap, nanti macam dia nak belajar, nanti macam mana nanti dah tak boleh belajar dapat kad OKU, nanti macam mana label, macam mana masyarakat orang fikir. Dan benda ni adalah satu kitaran, satu kerisauan membawa kepada kerisauan yang seterusnya dan seterusnya. Setelah kita panggil kitaran kerisauan membawa kepada emosi negatif yang lain. Okay, seterusnya lagi satu bahagian ni macam dalam minda kita juga akan jadi macam tak perlulah dia dah besar eloklah. Ataupun anak lelaki ni memang lambat sikit bercakap. Lagi satu, anak-anak ni semua ada perangai masing-masing. Tak perlu risau sangat, dia nampak okey je. Kalau kadang-kadang kita rasa anak kita ada masalah, lepas tu kita cerita dekat kakak ke, cerita kat orang lain ke, tak adalah, aku nampak dia okey je. Tu antara feedback-feedback yang tak payahlah risau-risau, tak adalah, kita je lah yang risau sendiri. Ni sebenarnya taktik-taktik yang memang ada dalam kita punya self lah, dalam kita punya diri kita, dalam minda kita ni semua adalah skill yang memang ada dalam diri kita untuk mengelak daripada kita rasa tak selesa, nak sedapkan hati je. So kita akan prone untuk percayalah kepada orang ni cakap betul lah kot, nanti dah besar dia okey. Sebab apa? Sebab ini memang untuk mengelak daripada kita tak rasa selesa, kita rasa tak selesa, kita nak sedapkan hati. Ataupun dalam biasanya orang panggil fasa tu namanya denial.
So ni antara perkongsian yang ataupun isu yang ramai yang tanya jugalah. Okay? Risau ibu, risau bapa, risau cikgu, risau terapis. Semua kerisauan ni mempunyai pandangan-pandangan yang mungkin berbeza tapi matlamat dia sama untuk kebaikan anak tu. Okay? So kadang-kadang anak kita rasa macam kerisauan kita tu macam terlalu stres kan? Kita rasa oh anak aku ni boleh. Anak aku ni normal, tapi kita tak nak pandang, tak nak terima daripada pandangan cikgu yang memberitahu, pandangan terapis, pandangan bapa, pandangan daripada doktor. Kita rasa anak kita normal dan akan normal. Itu kadang-kadang menyebabkan hati kita macam susah hati, kita rasa tak terbuka nak tahu dan nak ambil tahu pasal anak kita. Sebab sekarang ni informasi yang kita dapat tu kita perlu validate. Informasi tu kita perlu dapat informasi yang betul. Macam mana cara kita dapat informasi betul tu, kita dapatkan penilaian-penilaian. Penilaian-penilaian tu saya akan ceritakan selepas ni. Dan keduanya, bila kita ada rasa pelik atau kita ada rasa macam tadi, kita rasa kesian, rasa pelik, kita rasa macam kita ketinggalan, bila kita risau, kita maksudnya kita ada emosi yang negatif, kita perlu mendapat sokongan yang betul. Berjumpa dengan klinikal psikologis, dapat rawatan dan cuba menerima dengan menerima keadaan anak kita tu sekarang. Tengok, mendapatkan guidance bimbingan yang betul. Okay, so kat sini ada 4 proses ibu bapa yang biasanya bila menerima untuk menerima, dia nak proses nak menerima dia nak menerima hakikat ataupun nak menerima kebenaran daripada menerima apa orang cakap lah mengenai anak dia. Kita sebagai ibu bapa, kita memang ada rasa macam nak defend. Kita rasa macam ada shield macam tu, nak terima terus tu memerlukan proses. So yang pertama mungkin kita akan deny lah, macam tadi tak payahlah risau-risau. Yang kedua, kita akan rasa anger, salah siapa lah ni, kita akan mula nak cari salah. Apa salah aku apa salah jadi anak aku macam ni, kenapa anak orang lain okey. Kita dah meluahkan macam rasa marah, tak puas hati kat situ. Dan seterusnya kita akan masuk pula cycle macam depression, cycle rasa macam aku ibu ni tak baik, teknik yang salah, ayah yang macam ni kan. Dan bila kita kita dah melalui fasa-fasa ni, fasa-fasa denial, anger, depression ni, kemudian akhirnya baru kita boleh terima. Dan proses ni adalah proses yang orang kata bukan 1, 2, 3, 4. Dia boleh jadi 1 denial, lepas tu dia depression, lepas tu baru dia accept, lepas tu dia marah balik. Sebab bila kita ada anak yang ada special, memang proses tu berulang-ulang. Kita perlukan sokongan untuk memahami apa yang kita rasa sekarang. Sokongan emosi ni kita boleh dapat juga daripada persekitaran, daripada suami, daripada kawan-kawan kan. Kalau kita tak ada sokongan emosi sekeliling, dapatkan sokongan emosi yang betul, jumpa dengan clinical psychologist yang memang faham situasi apa yang perlu. Kita tak, apa yang unmet needs tu as a culture giver ni. Sebab dia ada banyak emosi-emosi yang berkecamuk sebenarnya bila kita terima news tu. Jadi kita perlu mendapat emosi yang betul lah. Okay, right. So seterusnya adalah mengenai adjustment. Okay. Adjustment, accommodate dan empowerment. Jadi macam kat sini saya nak kongsi dari segi macam mana kita nak accommodate anak kita ataupun siapa sebelah kanak-kanak ya, dalam masa yang sama kita nak empower dia juga. Sebab seorang anak-anak tu mungkin dia ada masalah bahasa, mungkin dia ada masalah pembelajaran, dia mungkin ada masalah sensori dan berbagai-bagai lagi yang bersama-sama dengan masalah pertuturan tu saja. Jadi ni kita boleh buat penilaian, macam kalau kita jumpa CP, kita boleh clinical psychologist, kita boleh dapatkan penilaian kefungsian mental, kita boleh dapat profil umur anak tu. Anak saya mentally umur dia berapa? Dan kita boleh dapatkan penilaian ni daripada clinical psychologist, boleh buat IQ test. Kita boleh tentukan executive functioning anak tu. Kalau dia tak boleh, dia ada masalah pertuturan, kita boleh buat secara non-verbal. Ada non-verbal IQ test. Jadi kita nak tahu anak kita mentally umur dia berapa. Umur pertuturan pun kita boleh check melalui penilaian pertuturan dan penilaian bahasa. Okay, style pembelajaran. Anak kita jenis visual ke, anak jenis kita mendengar ke. Kita nampak dia tak boleh bercakap, tapi tak semestinya pembelajaran dia bermasalah. Jadi benda-benda macam ni, profil ni kita kena dapatkan, profil anak kita. Macam tu juga kematangan luahan emosi. Kadang-kadang anak ni bila dia belum ada lagi kematangan luahan emosi, kita perlu bantu dia dengan tools untuk mengajar dia. Dia rasa marah ke, dia rasa sedih ke, dia rasa happy ke, sebab ada kadang-kadang dia tak boleh nak express. Bila ada masalah pertuturan, masalah untuk express
ekspresi apa dia rasa pun akan juga mempengaruhi. Kalau dia tak boleh ekspres dari perkataan, macam mana cara dia akan ekspres? Biasa dia akan tantrum lah, dia akan menangis dan sebagainya. Dia benda-benda tingkah laku sebegini yang akan diuruskan, yang kita akan nilai. Lepas tu kita akan plan macam mana nak tahu anak kita, anak ni profil dia macam mana. Macam mana dari segi dia bermain dengan anak-anak yang lain, kematangan sosial dia, kematangan dia, boleh tak dia merasa berkongsi bersama-sama dengan orang, boleh tak dia bermain take turn giliran, boleh tak dia sabar giliran dia boleh tunggu tak ke dia tak boleh. Boleh tak dia kalau orang ambil barang dia minta balik barang tu daripada orang bila dia bermain, ataupun dia bila orang ambil barang dia nangis, dia tak pandai nak ambil balik. Tu semua skill-skill yang kita kena tahu mengenai anak kita. So daripada segi dokumen milestone lah. So maksudnya sebaiknya kita ada dokumen milestone anak kita untuk rujukan. Macam mana kita ada geran untuk pinjaman rumah dan kereta, kalau boleh untuk anak kita pun kita ada juga rujukan milestone. So daripada situ bila kita dah dapat profil umur mental, profil dia bercakap umur dia berapa pada compare to dia punya kawan-kawan kan. Maksudnya kadang-kadang umur anak tu 5 tahun. Tapi umur pertuturannya baru 2 tahun. Kadang-kadang umur mental anak tu 10 tahun. Tapi dia baru berumur 5 tahun. Jadi ada macam ada discrepancy lah kat situ dari segi umur dia dengan kebolehan dia. Jadi maklumat ni kita gunakan untuk accommodate dia lah, maksudnya untuk mengubah suai persekitaran dia. Kalau dia ada masalah sensori, bila kita jumpa OT ataupun occupational therapist, dia ada masalah sensori, jadi kita tahu mungkin dia terlalu sensitif kepada cahaya, dia terlalu sensitif kepada bunyi, dia sensitif kepada persentuhan. Jadi bila kita tahu benda-benda macam ni, kita boleh ajar dia. Dia sendiri boleh bagi tahu dia tak selesa dia sendiri. Dia ada cara non-verbal yang kita boleh ajar, dan juga kita boleh juga ajar dia cara meluahkan dengan cara yang dengan cara alternatif. Kalau dia rasa nak marah, dia boleh pergi dekat ruang yang lebih, kan ada budak yang high needs ni, dia memang menjerit dan dia tantrum. Jadi kadang-kadang dia susah nak explain, dia mesti jerit dulu baru dia boleh settle. So macam mana kita ajar dia, kita minta dia supaya okey, kalau nak rasa nak jerit, pergi tempat yang tak ada orang, cari pergi kat bilik ke apa dan jerit. Jadi ada banyak cara untuk accommodate persekitaran tu. Sebab kita nak ajar, kalau kita tak ada, orang lain tak ada, dia masih boleh empower diri dia sendiri, dan dia kenal diri dia sendiri, dia boleh berdikari macam tu. Okey. Ini adalah contoh Malay Preschool Language Assessment. So mulai kalau minggu depan, lepas minggu depan servis ni akan dilakukan oleh saya untuk mengkaji perkembangan bahasa kanak-kanak. So ni antara yang kita adalah offer sekarang ni sementara saya masih di IPPT. So ni antaranya Malay Preschool Language Assessment yang merupakan diagnosis untuk lokal lah, umur 4 tahun sehingga 6 tahun. Jadi kita mendapatkan umur pertuturan anak kita. Okay, yang seterusnya connection dan engage. Okay, macam yang Dr. Azwar cakap tadi, kanak-kanak bila ada gadget dan sebagainya, kita nampak ni dia terlalu sangat dengan gadget. Tapi sebenarnya dari dunia dia ni, kita boleh bertanya apa dia tengok, apa dia tengah main. Involvekan diri kita dengan anak-anak tu. Kita kena faham dan masuk dalam dunia dia, dari lensa dia tu sendiri. Kita juga perhatikan daripada tingkah laku dan minat anak. Kita selalu tengok anak kita tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh ni. Tapi bila kita pergi jumpa terapi, kalau jumpa clinical psychology, kami juga melihat kepada sains. Bukan dia tak boleh, apa dia boleh buat? Adakah dia orang yang visual? Ada dia minat kepada Lego ke? Dia ada minat menyanyi ke? Apa lagi minat-minat lain yang boleh sama-sama kita optimiskan? Bukan saja dari segi kekurangan dia, kita pun nak tahu. Sebab setiap anak ni ada potensi dia. Okay, so antara lagi satu informasi yang penting kalau nak dengan terapi, kita perlu ada monitor lah, ada perhatikan tingkah laku pertuturan anak kat rumah. Kalau kat taska ataupun kat tempat asuhan macam mana, kalau dekat tempat ramai macam mana, berbeza tak? Kalau konsisten untuk semua tempat ni, ataupun dia hanya dekat certain tempat je dia tak nak cakap, ada certain tempat lain tu dia boleh cakap. Jadi ini adalah maklumat yang sangat penting daripada ibu bapa untuk diberitahu. Jadi kalau kita tahu pasal anak kita, ceritakan juga apa anak kita boleh buat. Bukan saja dari segi dia punya masalah dia je lah kan. Sebab ni penting supaya kita boleh design intervention yang sesuai dengan mental age anak tu, sesuai dengan umur dia yang betul, bukan umur biologi saja, bukan umur kronologi saja.
Okay, dekat sini saya nak share lah, setakat ni ada 2 case study yang bersama dengan Dr. Azwar. Yang pertama, mak datang untuk apa ni, datang ke klinik, klinik IPPT kerana risau dengan anak dia yang obses dengan nombor lah, dia selalu dengan nombor je kan. Jadi Dr. Azwar refer kepada saya untuk penilaian kognitif. Okay, jadi penilaian IQ lah, jadi kita pun buat IQ test dengan dia dalam masa yang sama. OT, kita ada OT, jadi OT kata dia boleh berdikari, so dia tak ada masalah sensori, dia tak ada masalah OT, dia hanya ada masalah speech delay, itu masalah pertuturan saja. Bila dia buat IQ test dengan saya, dia punya result adalah very superior, maksudnya umur dia adalah 5 tahun tapi mental age dia 10 tahun. Okay, bila kita dapat informasi ni, kita boleh recommend dekat mak dia. Okay, sebab mak dia risau nak hantar tadika lah. Biasa kerisauan ibu bapa ni school readiness tu kan. So nak hantar tadika, kita cakap okay, hantar tadika separuh hari hanya untuk belajar sosial, interaksi, emosi dan bermain. So 4 benda ni. Okay, so sosial, interaksi, emosi dan bermain. Belajar interaksi, belajar menunggu giliran, belajar mendengar arahan. Walaupun dia punya mental age dia tinggi, IQ result dia tinggi, tapi yang lain-lain ni tak boleh dilupakan. Perkembangan lain-lain ni sangat penting sebab banyak sangat kes yang IQ tinggi tapi yang lain EQ, depan emotional quotient dia tak stable, tak sama, tak boleh catch up, jadi dia hilang, potensi tu hilang. Kita pun tak naklah melakukan intervensi yang salah dengan anak tu kan. Jadi macam mana untuk perkembangan matematik, sebab dia ada obsession pada number lah. So walaupun umur dia 5 tahun, dia boleh baca, boleh kira, congak je, beratus-ratus ribu dia boleh congak je. Jadi kita boleh hire seorang tutor maths untuk uruskan, cakap dengan parents dia, hire untuk uruskan perkembangan matematik dia. So tak adalah, jangan bagi dia terlalu sangat over, tapi dalam masa sama harus diraikan dia punya matematik tu in the right way, in the channel yang betul. So ni antara penilaian dan rekomendasi yang kita buat, bantuan yang kita bagi, sokongan emosi kita bagi kepada mak supaya dia tak rasa macam anak dia outliers, anak dia pelik dan sebagainya. Okay, seterusnya kes yang terakhir saya nak share. Okay, dia datang dengan language delay. Macam tadi speech masalah pertuturan, yang ini bahasa. Boleh cakap tak ada masalah, tahu nak guna, ni boleh merah, semua boleh. Tapi bila dia nak guna, dia ada perkataan, tapi bila dia nak guna dia tak reti. Dia tak boleh nak guna perkataan tu. Dia hafal je apa benda. Dia ni ulang je. Dia datang mula dengan masalah speech lah, language delay. Vocabulary dia tak cukup, berulang-ulang ni kita panggil echolalia, dia tak tahu nak guna, dia ulang je, apa dia tengok dalam TV dia ulang-ulang. Bila kita check dia processing disorder, dan dia juga mendapat diagnosis awal, belum lagi diagnosis yang tapi diagnosis awal dia kita panggil professional lah, ASD, Autism Spectrum Disorder, dan juga ADHD. So kalau kata case study nombor 2 ni banyaklah tick box, yang ni semua macam ada lah kat dia kan. Jadi bila kita tengok dia punya mental age, IQ dia, rupanya dia umur dia 4 tahun tapi umur IQ dia above average. Umur dia dalam 6 tahun mental IQ dia. So maksudnya dekat sini apa isu yang menyebabkan dia tak boleh nak berkomunikasi secara biasa. So kat sini kita cadangkan, kita tahu dia ada visual learner, jadi kita cadangkan menggunakan meter emosi macam ni. So dia ada masalah untuk perkataan tu, dia tak tahu. Dia nak cakap dia marah, dia tak tahu nak guna. Tapi dia marah. Jadi cakap dengan dia, kalau dia merah yellow ke, merah orange ke, merah tu. Dia akan bagi tahu. Bagi dia tahu dia nak pilih skala mana tu. Jadi kita boleh bantu dia dengan banyak tools yang kita boleh bantu dalam sesi kan, bantu dia. Macam tu juga saya bagi reward system untuk ajar dia berdikari dekat rumah. Jadi bila ada cadangan diberikan kepada ibu, kalau ada cadangan macam nak gosok gigi, nak go potty, so bagi dia stiker-stiker ni, sebab dia seorang yang ada ADHD, dia perlu reward. Dia kurang stimulation, dia kanak-kanak yang suka lari-lari, tak suka duduk diam. Jadi bila dia tak nampak feedback tu cepat, dia tak nak buat, dia tak engage. Okay, so bila kita dapat tahu penilaian yang betul, kita design satu intervention yang terbaik untuk perkembangan anak tu. Alright, dia juga ada tingkah laku impulsif,
jerit kuat dan sebagainya. Saya dah ceritakan tadilah macam mana cara ni dia nak jerit, dia kena jerit tapi dia kena pasti kat mana dia nak jerit. Sebab jeritan tu penting sebab dia kena lepaskan, dia tak boleh, dia belum pandai lagi nak luahkan dengan cara lain. Jadi untuk sekarang ni kita ajar dia lepaskan tapi dengan cara yang betul, praktis cara yang betul. Setelah sedikit sebanyak daripada saya, akhirnya saya tutup dengan ni lah, self compassion lah ibu dan bapa. Kalau ada anak-anak yang delay speech ataupun ada rasa kerisauan tentang anak-anak, anda tidak keseorangan ya. Kasihi diri sendiri dan dapatkan sokongan emosi yang betul ya. Santuni emosi kita dengan betul. Tukarkan kataan yang macam biasanya kita selalu cakap I should, I must kan. Macam sepatutnya macam tak apa, kita tukar perspektif tu kepada what I get to do. Daripada what I should do, kita tukar I get to do this. Saya ada anak ni, saya dapat belajar ni, saya dapat ni ya. Jadi dapatkan sokongan emosi yang betul dan saya kembalikan balik kepada Azwan. Okey, terima kasih Hidayah atas kupasan yang sangat-sangat menarik, very practical. Okey, saya tengok ada banyak soalan dalam chat box ni sebenarnya. Tu sebab saya kata topik ni memang topik penting untuk kita cover soal-soal di luar sana. Okey, kalau saya tengok soalan kat sini ada yang dah dijawab pun oleh speaker sebelum ni. Okey, Okey, so secara umumnya nak bagi peringatan kalau staf USM untuk isi link kehadiran. Okey. Nanti pihak urus setia akan share link kehadiran dalam chat box, ataupun nanti mungkin dia orang akan ada share QR code ke nanti. Saya tak sure apa nanti urus setia akan uruskan. Okey, tujuan utama webinar ini menyentuh tentang isu anak lewat bercakap ni adalah sekadar untuk memberi awareness ataupun kesedaran kepada ibu bapa di luar sana. Peri pentingnya mereka mengetahui tips bila nak risau, bila tak risau, dan apa-apa pun mereka perlu kembali untuk berjumpa dengan doktor perubatan untuk melakukan further assessment. Okey, sebab ini ada banyak soalan yang ditanya ni lebih kepada diagnosis dan sebagainya. So saya rasa saya tak boleh jawab secara umum lah. Sebab assessment tu perlu dilakukan secara personalized lah. Apa isu yang dihadapi oleh kanak-kanak tersebut. Sebenarnya kita tak mahu anak-anak kita ni lewat bercakap disebabkan oleh isu yang preventable. Okey, yang preventable. Contohnya macam sebab kurangnya stimulasi. Okey. Contohnya terdedahnya ni adalah dia. Benda-benda yang preventable ni sepatutnya kita kena elakkan. Kalau yang tak preventable tu maksudnya memang dah mungkin dia ditakdirkan ada masalah yang berkaitan dengan psikologi, autism dan sebagainya. Yang itu tu bila kita ada kesedaran ni kita boleh bawa jumpa doktor lebih awal dan kita boleh melakukan intervensi seawal mungkin. Okey, itu yang penting. Itu sebabnya saya tertarik dengan slide Hidayah tadilah berkaitan tentang penerimaan. Kita dalam menerima sesuatu ni kadang-kadang kita ada satu proses yang kita panggil sebagai denial state. So kadang-kadang denial state tu adalah normal untuk kita sebagai manusia berada pada stage tersebut. Tetapi kadang-kadang kalau denial state tu terlampau lama dan kita tidak mendapatkan bantuan, itu akan merugikan anak kita. Sebab nanti bila yang berlaku adalah nanti mereka datang ke klinik saya, katakan umur 6 tahun ataupun umur 5 tahun, masih lagi tak boleh bercakap. Masa ni ibu bapa risaulah macam mana nak pergi sekolah dan sebagainya. Yang itu saya sebagai doktor pakar perubatan tak ada masalah. Kita akan buat sedaya upaya, tetapi usaha yang perlu kita beri akan berlipat kali ganda lah. Kalau nak berbanding, kita buat lebih awal. Itu bezanya. Okey, early intervention. Okey, itu yang paling penting. Okey, ada soalan dekat sini yang tanya tentang non-verbal language tu apa? Non-verbal language tu macam-macam lah. Facial expression kan, is it appropriate? Kalau muka tu sedih, dia kenalah expression sedih. Kalau muka tu gembira, kenalah gembira. So itu
apa ni verbal language lah yang tidak yang selain daripada patah perkataan. Okey. Contohnya kalau dia cemburu, dia mesti menunjukkan expression cemburu. Yang kita takut ni yang tak ada expressionless, yang tak ada apa-apa, yang tak ada apa-apa. Yang itu tu kena further evaluation, kena tahu apa sebabnya. Okey. Ada soalan yang bertanya tentang selective mutism. So selective mutism ni dia tidak berkaitan sangatlah dengan topik yang kita bincangkan ni. Dia boleh bercakap, cuma dia memilih. Yang itu tu topik di luar saya tak cover lah, dia adalah topik dia yang tersendiri. Okey. Dan tangtai no problem kalau dapat apa ni kita diagnose tangtai ni as early as possible, intervention dapat dilakukan dengan apa ni secepat mungkin. Simple dia. Buat operation dia untuk riliskan tangtai tu. Okey. And then next lagi okay, IPPT ada speech therapy ke tak? Unfortunately tak ada lah. Apa ni puan? Apa ni saya kes terapi saya kepada saya lebih kepada untuk membantu mendiagnosa, dan kebanyakan daripada apa ni servis occupational therapy dapat dilakukan di IPPT, tetapi speech therapy saya terpaksa rujuk di luar. Tetapi kalau ini untuk apa ni di Pulau Pinang lah. Kalau di Kubang Krian kita ada speech therapy di Hospital Kubang Krian, Hospital Asia. Okey. Okey, lambat berkaitan atau buat juga ke? Okey. Sebenarnya kita otak manusia ni ada bahagian-bahagian tertentu yang akan cover. Contohnya bahagian percakapan, Broca area. So kadang-kadang bila ada gangguan dekat that area, itu pun boleh menyebabkan ada masalah percakapan. Kadang-kadang ada situasi yang kita panggil sebagai seizure. Apa ni sawan yang spesifik dekat that area. So itu pun dia boleh manifest sebagai gangguan percakapan. So yang itu tu perlu orang kata apa ni evaluation yang lebih lanjut lah dengan doktor. Okey. Adakah menggunakan dua jenis bahasa boleh membuat anak lewat bercakap? Komen Hidayah. Hidayah apa ni? Bilingual. Oh, okey. Kecelaruan. Adakah kecelaruan language boleh menyebabkan anak lewat bercakap? Saya bagi Hidayah lah untuk jawab. Saya pun dah ajukan soalan ni dengan pakar bahasa sebenarnya, dan dia bagi tahu sebenarnya tak ada masalah dari segi bilingual tu. Dan dia supporting research tu memang tunjuklah tak ada. Cuma dari segi kita dominasi tu, maksudnya kalau Melayu cakap Melayu betul-betul. Kalau cakap Inggeris ajar di Inggeris betul-betul. Macam tu. Sebab dia ada beza masalah pertuturan dengan masalah bahasa tu. So dari segi masalah ni bahasa, pengembangan bahasa tak ada masalah. Boleh je bilingual tu. Dari segi pertuturan dia mungkin satu dominasi, satu kurang kan. Tapi kalau ikut research, dia sebenarnya lagi bagus sebenarnya dengan cara yang betul. Antara teknik yang disarankan, katakan dengan mak dia cakap Melayu, dengan ayah dia cakap English. Kan? So make sure dia macam dia tahu ayah di English, dia cakap English. Orang yang tertentu. Jadi dia tak tukar-tukar mix lah. Yang kedua, cara dia mungkin hari ni kat rumah ni, setting rumah. Kalau setting sekolah mungkin lain lah. Setting rumah, ada satu hari kita English day. So mak yang cakap Inggeris, ayah cakap Inggeris, adik-beradik semua cakap Inggeris. So itu antara untuk kita develop bilingual ni. So far yang dalam kajian tu memang sebenarnya dia untuk kanak-kanak yang normal lah, untuk kanak-kanak yang kita panggil ada masalah pertuturan dan sebagainya, dia ada cara dia untuk ajar. So kena pergi jugalah terdapat assessment juga. Kalau dia punya masalah articulation, masalah dia tak boleh lah bagi dua-dua language. So tak semualah fit untuk kriteria tu, kena betul-betul dapat penilaian daripada pakar daripada speech lah. Dia boleh bagi tahu memang sesuai ke tak sesuai. Betul Hidayah. Sebenarnya memang tak ada masalah pun sebenarnya untuk bercakap banyak-banyak language pun. Okey. Cumanya kena proper macam yang Puan Hidayah cakap tadi. Okey, sekarang ni kan ramai orang dah mixed marriage dengan daripada husband daripada Arab kontinen yang boleh bercakap bahasa Arab, boleh bercakap Amerika, sagi mak pula boleh bercakap bahasa Melayu macam kadang-kadang parent ni dia ada
ada perasaan kata nak supaya anak ni tahu semua bahasa-bahasa ni, no problem. Tapi kita kena buat secara proper. So kalau ayah tu nak cakap bahasa Arab, cakap bahasa sepenuhnya. Kan anak tu confuse. Kejap ni ayah cakap bahasa Arab, kejap cakap bahasa Inggeris, kejap cakap bahasa Melayu. So anak akan confuse. Okay. Dan memang ada kajian pun yang saya boleh quote lah, anak yang multi language ni dia macam lebih bijak lah, Hidayah. Lebih bijak. Image ni ada kajian lah yang quote kata anak yang tahu banyak bahasa ni lebih bijak. Okay. So next Yap. Ada soalan ke? Tak ada. Okey, saya teruskan dengan dekat dekat chat box ni. Okey, sampai bila non-verbal boleh diterima? Sebenarnya non-verbal language ni memang akan ada sampai bila-bila, because that dia punya percentage of orang kata penyampaian tu lebih berbanding dengan verbal. Saya tak ingatlah percentage dia berapa, tapi lebih daripada 50% komunikasi adalah menggunakan non-verbal. Dalam isu yang saya cakap tadi, yang non-verbal dengan verbal ni, maksudnya kalaulah kanak-kanak tu dia ada non-verbal component of communication, yang itu tu kita tak patut rasa bimbang. Tapi kalau dia vocal pun tak ada, verbal pun tak ada, non-verbal pun tak ada, itu yang kita kena bawa untuk further evaluation. Okay. Okay. Okay, Cik Hidayah, kalau anak boleh menggunakan kedua-dua tangan, menulis, melukis, mewarna, buat kerja, ada masalah tak? Sebab ada kawan cerita anak-anak special begini mungkin ada gangguan di otak. Macam mana ni? Hidayah? Soalan kepada Puan Hidayah. Oh, ni lah, dua-dua tangan lah boleh buat. Dua-dua tangan boleh buat. Apa bila soalannya tu kan ada masalah. Saya rasa masalah dia bila dia dengar kawan-kawan dia bercerita special macam ni ada gangguan di otak. So concern dia sebenarnya gangguan ke ataupun concern dia dua-dua tangan tu? Sebenarnya tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Kadang-kadang budak ada yang budak yang kidal. Tak ada masalah tu. Tak ada kaitan gangguan. Okey. Macam dah habis soalan yang saya buka ni. So alhamdulillah lah partisipan almost 200 lebih. Saya gembira lah. Saya mengharapkan apa yang hendak objektif yang hendak kami capai, yang hendak dicapai ni dapat kita sampaikan kepada audiens sekalian. So pesanan saya satu je lah, apapun sebenarnya dalam kita kata isu anak lewat cakap ni, ia berbalik kepada sistem pembelajaran kita di rumah. Okey, janganlah semata-mata mengharapkan guru di sekolah ataupun kawan-kawan saja. Kita ni sebagai ibu bapa yang kena berborak dengan anak-anak. Okey, berborak dengan mereka, banyak berinteraksi dengan mereka, bermain dengan mereka, jadi best friend untuk mereka. Kan? Yang ni yang paling payah kan, Hidayah, dalam zaman sekarang kan. So terapi pertuturan sebenarnya bermula di rumah. Okey, jangan kita sebagai memang ibu bapa ni dia memang akan sanggup berkorban apa saja untuk anak mereka. Jangan kita akan fikir nak hantar kepada terapis yang paling terbaik, terapis yang paling mahal, tapi itu terapi ini. Betul, benda ni sangat membantu. Tetapi ingat, semua dia bermula dari rumah. So itu sajalah kot saya sign up pesanan saya, dan insya-Allah lah terima kasih dan urus dia yang menjemput kami berdua untuk memberi ceramah pada pada petang ni. InsyaAllah kalau ada jodoh lagi kita berjumpa lagi. Okey, so saya ucap terima kasih dan mohon maaf lah atas segala technical issue. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak atas jemputan. Okey. Assalamualaikum. Salam.